Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahi wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودحر الداهرين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Seperti biasa, saya ajak diri saya sendiri serta tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebesar-besar syukur. Marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar syukur atas segala kurniaan, atas segala nikmat, atas segala kesempatan dan atas segala apa kebaikan yang Allah Ta'ala buat ke atas diri kita, baik bentuk ujian maupun kenikmatan itu daripada Allah Ta'ala. Maka kerja buat Allah Ta'ala telah dilaksanakan. Maka bagi pihak makhluk, bagi pihak hamba, maka tugas kita, kerja buat kita, kata ulama, wajib atas kita bersyukur dengan apa saja yang Allah Ta'ala jadikan, apa saja yang Allah Ta'ala perlakukan, apa saja yang Allah Ta'ala izinkan yang berlaku atas kita. Maka wajib atas kita mensyukuri akan segala nikmat berupa bentuk bala ataupun berupa bentuk nikmat ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka kita berada pada tahun yang baru hari ini, kan? Tahun 2020 baru sahaja 2 hari lepas melabuhkan tirainya. Tahun 2020 bermakna tahun 2020 menjadi tahun penceritaan sahaja bagi kita, kan? Bermakna tahun 2020 menjadi tahun sekadar cerita sahaja bagi kita, sekadar hikayat sahaja bagi lisan, sekadar kenangan sahaja bagi kita sekarang. Iaitu hari yang telah dilepaskan, tahun yang telah dilepaskan, hari yang sebelum ini. Bermakna, kata ulama, kita takkan dapat patah balik kepada tahun lalu. Sebab bila mana ditinggalkan, dia menjadi satu kenangan. Dan kata ulama, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, satu benda yang paling jauh dengan kamu dan teramat jauh dengan kamu adalah masa silam kamu. Bermakna tahun 2020 menjadi satu masa silam bagi kita. Banyak kenangan pahit kita, kenangan manis kita, kenangan sonok, suka duka kita berada pada tahun 2020. Betul, pejam celik kita dah berada pada tahun 2021. Bukan tahun yang baru bagi kita. Dan tahun yang baru, masjid pun dalam renovation, kan, untuk melengkapkan, menyempurnakan yang baru, mencantikkan di masa depan. Masjid pun akan jadi masjid yang baru, cuma orang je lama, ya. Masjid baru, hadu baru, ni baru, orang pula yang lama.
ya. Maka bila kita diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk hadirkan, Allah Ta'ala izinkan daripada Allah Ta'ala izinkan daripada kita untuk hidup lagi, masuk lagi tahun 2020 ini, bermakna Allah Ta'ala memanjangkan umur kita, bermakna Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Tuan-tuan, disebut oleh ulama, bila mana ada yang panjang, pasti akan ada yang pendek. Bila mana ada yang bertambah, pasti akan ada yang berkurang. Bila mana ada yang menjauh, pasti akan ada yang dekat. Sebab penciptaan Allah Ta'ala ini berpasang-pasangan. Bila anak ada lelaki, akan ada perempuannya. Bila anak ada besar, akan ada kecilnya. Bila mana ada luas, akan ada sempitnya. Bila anak ada besar, akan ada kecilnya. Tuan-tuan, pada kita sekarang, umur kita kian bertambah. Umur kita semakin hari semakin bertambah. Tahun ni kita diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk hidup lagi pada tahun 2021, pada tahun Masihi. Maka umur kita bertambah. Yang mana 49 dia masuk siri yang kelima, jadi 50. Dan yang mana 59 jadi siri yang ke-6, jadi 60. Yang mana 7 jadi 8, yang mana 8 jadi 9. Kan? Bermakna umur kita kian bertambah. Maka kata ulama, bila mana umur kamu bertambah, apa yang berkurang pada kamu? Bila mana umur kamu menjauh, lonjak jauh pergi, apa yang mendekatkan kamu? Bila mana umur kamu semakin meningkat, apa benda yang berkurang? Maksudnya apa pair dia? Apa dia punya pasangan dia? Bila umur kita bertambah, maka pasti akan ada yang berkurang dekat kita. Bila umur kita kian meningkat, pasti akan ada yang berkurang. Bila umur kita menjauh, lonjak menjauh naik, pasti akan ada yang berdekatan. Maka kata ulama, tuan, bila mana umur kamu bertambah, maka yang berkurang itu ialah waktu dan masa kamu di dunia ini semakin berkurang. Umur bertambah, maka waktu dan masa kamu ketahuilah, kita semakin berkurangnya masa, berkurangnya waktu di dunia ini. Bila umur kita melonjak jauh naik, bermakna semakin dekat kita dengan kubur itu. Berpasang, dia pasang. Bila ada jauh, akan ada yang dekat. Bila ada yang bertambah, pasti akan ada yang berkurang. Maka tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka kita telah meninggalkan tahun 2020. Maka tahun 2020 itu hanya tahun sekadar penceritaan, sekadar hikayat yang kita hanya boleh cerita saja. Kan? Hanya kita boleh berkongsi dengan orang apa yang berlaku. Adapun kita nak patah balik, adapun kita nak bersama balik dalam tahun itu, takkan boleh lagi. Maka kenangan itu adalah antara benda yang paling jauh, walaupun mengeluarkan berjuta-juta ringgit, walaupun berkorban nyawa, kita takkan dapat balik kepada masa silam kita. Hanya kita tinggalkan ia sebagai satu kenangan. Tuan-tuan, maka yang penting bagi kita ialah hari ini, bukan hari yang sebelum. Hari yang sebelum, hari yang telah dilepaskan, biarkan ia berlalu pergi. Yang penting bagi kita hari ini ialah hari ini. Kata Nabi SAW, kamu hidup itu hanya 3 hari saja. Yang pertama, hari yang pertama iaitu Al-Ams, hari yang semalam. Iaitu hari yang semalam yang kamu hanya tinggal ia, yang tak ada apa kamu bawa bersamanya. Hari yang kedua iaitu hari ini, hari yang kamu bersamanya, yang kamu ada pada kamu, yang kamu ada padanya. Maka tuan-tuan, benda yang muhim bagi kita sekarang, benda yang muhim bagi kita, iaitu benda yang penting bagi kita sekarang ini, ialah hari ini. Maka apa yang kita nak buat hari ini? Bila mana Allah Ta'ala hidupkan lagi kita hari ini, persoalan dia, apa yang kita cari, apa yang kita nak buat. Sebab apa tuan? Nabi sebut juga hari yang ketiga ialah keesokan hari, Al-Ghadan, hari yang besok. 3 hari, semalam, hari ini dan esok. Tapi kata Nabi, esok itu belum tentu kamu ada padanya ataupun tiada. Maksudnya tak ada jaminan oleh Nabi SAW, tak ada jaminan daripada Allah Ta'ala yang menyatakan besok kita masih ada. Tak
pasti lagi. Tuan-tuan, maka hakikat kehidupan kita pada 2 hari saja. Hari yang telah kita lalui dan hari ini. Dan al-muhim dia, kepentingan bagi kita sekarang ialah hari ini. Apa yang kita nak buat, apa yang kita cari sebenarnya hari ini. Maka jom tuan, kita buat perkara yang menjadikan amal kita soleh. Kita buatkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang bermanfaat. Sebab apa? Hari ini akan bakal menjadi hari semalam. Bila mana kita diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk hidup lagi esok, bermakna hari ini akan jadi hari penceritaan bagi kita, yang kita tak boleh patah balik untuk hari ini bila kita sampai kepada keesokan hari dia. Maka hari ini hari yang penting bagi kita sebab kita ada pada dia lagi. Soalan dia, bila mana Allah Ta'ala hidupkan kita lagi hari ini, apa yang kita nak buat, apa yang kita nak cari sekarang. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kasi ulang balik, kita apa yang kita cari sekarang? Tuan-tuan, kita nak perbaiki balik segala kesilapan kita pada tahun lepas. Tinggalkan balik kesilapan itu. Jom kita mula balik hidup yang baru. Mulakan kehidupan kita dengan niat yang baru kerana Allah Ta'ala. Sebab apa kata Nabi SAW, inilah masa dia. Belum terlambat lagi untuk niat yang sesuatu yang baik, niat sesuatu yang elok, niat sesuatu yang ada manfaat untuk diri. Sebab kita baru bermula, tahun Masihi ini tahun yang baru, umur yang baru, buku yang baru. Bukan pejam celik kita kian lama kian meningkat umur, dan kian lama kian bertambah umur, semakin bertambah semakin berkurang masa. Semakin jauh umur pergi, semakin dekat kita dengan kubur. Tuan-tuan sekalian balik, sekarang bukan masa kita nak bergaduh sama-sama kita. Sekarang bukan masa kita nak cari hang salah, aku betul. Sekarang bukan masa nak tunjuk siapa salah, siapa betul. Bukan masa nak bergaduh, bukan masa nak tengok aib orang. Tapi semasa sekarang, masa nak beramal dengan apa yang kita boleh beramal. Masa sekarang kita nak hidup dengan prinsip kita, prinsip Islam. Apa yang kita cari sebenarnya? Siapa kita di atas muka bumi ni sebenarnya? Bukan cari siapa orang, bukan apa title orang. Siapa kita sendiri hari ni? Siapa kita hari ni di depan Allah Ta'ala? Kalau tuan, kita main masjid puluh-puluh tahun, main masjid kan, pergi balik, kita cari apa? Nak buat pengakuan apa pada Allah Ta'ala? Kita pergi kerja, balik kerja, cari rezeki. Apa sebenarnya yang kita cari? Siapa sebenarnya kita di atas muka bumi ni? Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka prinsip kehidupan kita sebagai orang Islam berada pada surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Ini prinsip kehidupan sebagai Muslim, prinsip kehidupan sebagai orang Islam yang kita mengaku bahawa kita Islam. Antara nikmat Allah Ta'ala yang wajib atas kita syukur, nikmat yang tidak pernah putus sehingga hari ini, yang mula daripada sejak kita lahir sampailah sekarang ini, Allah Ta'ala masih kekalkan kita di atas nikmat Islam itu. Ya? Nikmat ini apa dia? Ma yatalazzazul insan, benda yang menyedapkan bagi manusia, benda yang menyenangkan bagi manusia. Maka Islam kita hari ini dengan penuh kesenangan, Islamnya kita hari ini dengan penuh keselesaan. Kita tak berkorban, kita tak berperang, tak ada pertumpahan di antara kita. Kita tak berkeluar satu dek pun untuk menyatakan aku Islam. Bermakna nikmat Islam ini satu nikmat yang wajib atas kita syukur. Adapun sahabat-sahabat dulu, orang-orang yang terdahulu, tuan, orang terdahulu berperang, tumpahan darah, berkorban nyawa semata-mata untuk Islam. Maka Islam kita hari ini tak ada dengan kepayahan, melainkan kita dilahirkan dalam keadaan aku telah Islam. Kata Rasulullah balik, cukupkah sekadar pengakuan bahawa aku Islam? Saya ulang balik, saya tanya balik, agak-agak dah, cukupkah sekadar pengakuan bahawa aku ni orang Islam, aku ni Islam, cukupkah? Tuan-tuan, adakah Islam kita hanya sekadar atas pengakuan? Adakah Islam kita hanya sekadar atas nama Islam? Adakah Islam kita hanya sekadar atas IC kad kita, aku Islam, warga Islam, cukupkah? Ya. Islam bukan pengakuan, Islam bukan sekadar atas nama, Islam bukan hanya sekadar terletak atas IC kad kita, tapi Islam itu amal.
Islam itu ada amal dia, ada perbuatan dia, ada pergerakan dia. Maka tak dikira sesuatu dengan pengakuan, dikira sesuatu dengan kerja buat dia. Kalau tuan dan puan rahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka prinsip hidup sebagai seorang Islam yang disebut oleh Allah Ta'ala firmankan dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ini Allah Ta'ala jelaskan prinsip bagi kehidupan Islam. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ, tidaklah aku hidupkan, tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu, spesialis terutamanya bagi manusia kita, tidaklah aku hidupkan bagi manusia itu melainkan illa liya'budun, melainkan abdun, abdi, apa dia? Mereka ini menjadi hamba kepada aku. Maka ni prinsip kita. Ni siapa diri kita sebenarnya. Ni pengakuan yang kita nak buat pada Allah Ta'ala hari ini. Nak jadikan diri kita hari ini ialah sebagai seorang hamba. Maka kita semua ini hamba Allah Ta'ala. Tak kira siapa pun kita, tak kira apa profession kita, tak kira apa kerjaya kita, tak kira apa tugasan kita atas dunia ini, doktor ke, nurse ke, kan, bos ke, CEO ke, siapa-siapa pun kita atas dunia, yang pasti itu prinsip kita sebagai orang Islam, akuan kita ialah hamba kepada Allah Ta'ala. Maka tuan sunang balik, kata ulama, Islam itu tidak melarang kamu untuk menjadi siapa kamu di dunia. Siapa, apa kerjaya kamu di dunia, siapa kamu nak jadilah. Tapi wajib bagi kamu menjadi hamba. Al-abdu abdin, hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka dalam ibadat kita, dalam amal kita, kita nak buat benda ni yang masuk dalam solat kita, dalam ibadat kita, dalam zikir kita, pengakuan diri kita, aku hamba-Mu ya Allah. Dalam solat aku nak mengaku aku hamba-Mu, dalam zikir aku nak mengaku aku ini hamba-Mu. Ni raja buat kita, inilah prinsip Islam. Illa liya'budun, melainkan aku suruh mereka taat, sembah aku sebagai seorang hamba kepada aku. Maka kita siapa tuan? Siapa kita? Kita ialah hamba kepada Allah Ta'ala. Maka masuk tahun 2021 ni, jom terapkan pada diri, jom buka buku yang baru, jom kita cari balik siapa sebenarnya kita. Mungkin sebelum ni kita mungkin baik kita satu kesilapan sikit, baik kita terlupa siapa kita dengan Allah. Kita mungkin ada kesilapan bagi kita, mungkin kita terlupa siapa kita dengan Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kata Syekh, kawan baik kepada Junaid Al-Baghdadi, iaitu Syaqi Ibrahim, apa yang disebut? Disebut, jika kamu beramal ibadah, jika kamu ibadat 1000 tahun sekalipun, jika engkau tak kenal dengan apa yang barang yang aku bakal sebut ini, maka ibadat kamu takkan ke mana-mana. Beramal ibadatlah 1000 tahun sekalipun, tapi jika engkau tak mengenali perkara yang bakal aku sebut ini, maka ibadat kamu tak ada apa-apa, zero, kosong ibadat kamu. Syaqi Ibrahim kawan baik kepada Junaid Al-Baghdadi. Apa kata Syaqi Ibrahim? Maka kenallah 4 perkara ini, maka ibadat kamu akan bermanfaat untuk diri kamu. Yang pertama, ibadat kamu belajar. Yang pertama, kenallah dalam ibadat itu, dalam setiap amal kebaikan yang kamu buat, yang pertama, kenallah siapa Tuhan kamu. Maka ibadat yang tak kenal Tuhan, tuan sujud itu menyatakan kepada siapa? Jika ibadat kamu tak mengenal Tuhan kamu, jika ibadat kamu tidak la ya'rifullah, tak mengenal akan Allah, ibadat kamu hala ke siapa? Maka timbullah ibadat yang bertujuan dia mendapatkan redha manusia, timbullah ibadat sebab nak mendapatkan pujian bagi manusia, semata-mata nak orang puji, semata-mata nak orang nampak dia ibadat. Bila la ya'rifullah, bila dia tak kenal akan Allah Ta'ala itu. Maka yang pertama kata Syaqi Ibrahim, ibadat kamu takkan jadi apa-apa yang ibadat, melainkan ibadat kamu mengenal dalam ibadat kamu siapa itu kamu sembah.
Siapa kamu berzikir? Siapa kamu ibadat itu? Illa liya'budun. Siapa kamu ibadat? Kata Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini. Ibnu Abbas menafsirkan ayat surah Az-Zariyat ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibnu Abbas menyatakan bukan sekadar illa liya'budun, tapi Ibnu Abbas sebut apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun. Maka liya'rifun dan liya'budun. Kata Ibnu Abbas, liya'budun itulah liya'rifun, iaitu tidak aku jadikan, tidak aku hidupkan manusia itu melainkan aku suruh mereka kenal aku dalam ibadat kepada aku. Kerana itu anak-anak dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka prinsip kehidupan kita, ibadat kita, kita nak kenal siapa yang kita sembah selama ini. Maka sebab tak kenal lah timbulnya Tuhan lain selain daripada Allah Ta'ala. Sebab tak kenal lah menjadikan kita sendiri Tuhan pada diri sendiri. Tuan-tuan, apa soalan pertama di alam kubur nanti yang bakal ditanya oleh Allah Ta'ala melalui malaikat Munkar Nakir itu? Soalan apa yang pertama yang Allah Ta'ala soal kita dalam kubur nanti? Tuan-tuan pun tahu kan? Ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kata Syekh Yusuf Al-Hasani hafizahullah, guru kepada tuan guru kita Syekh Zaini, apa yang dia sebut? Kenapa Allah Ta'ala soal kamu? Soalan yang pertama, kenapa Allah Ta'ala tanya kamu siapa Tuhan kamu? Pasal apa? Pasal apa Allah Ta'ala tanya kamu? Mula-mula kamu masuk kubur, orang tinggal kamu, malaikat main mula-mula dia bertanya siapa Tuhan kamu? Pasal apa? Kata ulama tasawuf sebut apa? Kenapa Allah Ta'ala bertanya sedemikian? Sebab di dunia dulu kamu jadikan diri kamu Tuhan. Sebab di dunia dulu kamu telah menjadikan diri kamu Tuhan. Apa dia? Bila mana engkau suruh orang lain buat tanpa kamu menerima suruhan dan tanpa kamu menerima nasihat daripada orang lain, semua ikut kehendak kamu serta-merta. Aku je yang betul, hamba kena ikut aku. Tidakkah itu Tuhan? Maka tuan-tuan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka mengaji, kata Imam Ghazali, mengaji yang pertama ialah untuk kamu mengenal Tuhan kamu. Maka Syekh Ibrahim menyatakan dalam ibadat kamu, kamu takkan ke mana-mana ibadat itu yang pertama bila mana kamu tak belajar untuk mengenal Tuhan itu. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka manfaatnya ibadat kita, solehnya amal perbuatan kita bila kita beramal dengan ada perasaan dan ada pengenalan akan arif ma'rifatullah itu. Sujud kita menghala kepada Allah Ta'ala, zikir kita menghala kepada Allah Ta'ala. Kerana tuan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka ulama menyebut yang pertama, ibadat kamu sempurnanya ibadat, bergunanya ibadat, manfaatnya ibadat kamu bila mana kamu mengenal Tuhan kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Ibrahim, yang kedua, ibadat kamu takkan ke mana-mana bila mana kamu ibadat tidak belajar untuk mengenali siapa Rasulullah itu, siapa Nabi itu. Kerana Nabi itu uswatun hasanah, Nabi itu ikutan yang terbaik untuk kita, kekasih bagi kita, kekasih Allah Ta'ala yang wajib atas kita mengasihani baginda Nabi SAW. Maka sebagai orang Islam, Islam itu mengajar akan akhlak, dan akhlak itu dibawa oleh Nabi SAW. Ini Islam. Islam agama yang membawa akhlak. Nabi diutuskan, kata Nabi SAW dalam satu hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini Nabi SAW. Aku diutuskan, Nabi diutuskan bukan untuk apa-apa, bukan untuk amal, bukan untuk apa-apa. Nabi sebut aku diutuskan untuk menyempurnakan amal, untuk menyempurnakan akhlak kamu itu. Maka Islam terdiri atas akhlak kita. Bermakna siapa yang tidak berakhlak itu bukan Islam. Sebab Islam dibawa oleh Nabi atas akhlaknya, akhlak Rasul SAW. Maka tuan-tuan, sahabat bertanya Nabi SAW, ya Rasulullah, siapakah di antara kami ini semua ni ya Rasulullah, siapakah di antara umat kamu ini yang di padang mahsyar nanti terlampau hampir dengan kamu, terlampau hampir dengan kamu sehingga boleh menyaksikan kamu di depan mata.
Tuan-tuan boleh dapat tak kalam ni, tuan? Boleh faham tak apa yang cuba sahabat nampakkan pada kita? Sahabat tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, siapakah umat yang di padang mahsyar nanti, di mahsyar nanti, tempat berhimpunnya kita semua ni, siapa umat yang paling hampir dengan kamu? Bila hampir bermakna dia nampak Nabi SAW. Maka Nabi jawab apa? Yang akan berada berdekatan dengan aku di mahsyar nanti, iaitu orang yang perbanyak akan salawatnya. Tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka jom salawat kepada baginda Nabi dengan salawat yang banyak. Dan tuan-tuan, kata ulama, salawat ke atas baginda Nabi SAW itu ada dua, bukan satu. Salawat itu ada dua sebenarnya, bukan satu saja. Dan salawat yang paling dahsyat di antara salawat itu, tuan-tuan, dua salawat yang ada pada Nabi SAW yang kita boleh amalkan, iaitu yang pertama salawatul lisan, salawat lisan, salawat lafaz kita yang kita dah buat selalu, kan? Yang kita qasidahnya kita, selawat kita tu selawat pada Nabi SAW. Salah satu jalan nak mendekati Nabi SAW, kan tuan-tuan? Macam mana kita boleh mengaku aku umat Nabi SAW? Macam mana aku boleh mengaku aku nak pergi jumpa Nabi SAW, sedangkan 100 hari pun kita susah nak selawat pada Nabi? 100 hari pun kita susah dah nak dapat untuk selawat pada baginda Nabi SAW. Macam mana kita boleh dengan muka yang tak malu, aku umat Nabi, aku kekasih Nabi, aku sayang Nabi, tapi 100 hari kita tak boleh nak selawat pada baginda Nabi SAW? Macam mana boleh dia itu? Kalau yang pertama, mendekatkan diri kepada Nabi SAW di mahsyar nanti adalah orang yang banyaknya salawat lisan dia, iaitu bersalawat dengan qasidahnya, dengan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat pada baginda Nabi yang banyak dengan salawat lisan. Dan tuan, salawat kata ulama, salawat yang paling dahsyat sekali. Tuan, salawat lisan mungkin semua orang boleh buat, mungkin pada kita boleh buat. Saya sebut hari ni, pergi ni, saya pergi balik boleh buat lah. Sambil berjalan nak balik rumah boleh buat, kan? Habis kuliah saya boleh start terus buat. Mudahnya selawat lisan ni boleh buat. Tapi dalam mudah-mudah ni pun berat juga rupanya lah. Dalam senang-senang ni pun, dalam tanpa ada minta bayaran sikit pun susah juga rupanya. Tuan-tuan rahmati, itu selawat yang pertama. Selawat yang kedua, kata ulama, yang paling dahsyat, iaitu salawatun akhlaq, iaitu salawat akhlak Nabi SAW. Apa dia? Tanda salawat kita pada Nabi SAW, tanda berhubung kita dengan Nabi SAW, bila mana kita boleh tiru, bila mana kita boleh ambil sedikit daripada akhlak Nabi SAW itu. Akhlak Nabi, sebab apa? Nabi itu khuluqul Quran, Nabi itu akhlak Quran yang berjalan, kan? Tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka selawat kita yang sebenar-benar selawat itu tujuannya untuk apa? Selawat lisan kita, kita selawat yang banyak dengan niat aku boleh dapat sikit daripada selawat akhlak itu. Tuan, ramai yang boleh selawat dengan selawat lisan, tapi tak ramai yang boleh selawat dengan selawat akhlak itu. Perbuatan dia nak ikut Nabi itu, nak ikut cara Nabi itu, nak ikut adab Nabi itu, nak ikut akhlak Nabi itu, bukan satu benda yang mudah, tuan. Tapi bila mana orang menentang Nabi, dia yang berada di depan, dia yang mempertahankan Nabi dulu, tapi dia yang paling banyak tak ikut akhlak Nabi. Rampang, sembang orang pun rampang macam tu je, cakap pun tak kira siapa ada, mana akhlak Nabi. Maka selawat yang banyak, selawat yang terbaik, selawat lisan yang terbaik, bila mana selawat itu, tuan-tuan, tanda selawat itu manfaat untuk kamu bila selawat lisan mengubah kamu kepada selawat akhlak Nabi. Bila mana selawat kamu yang banyak itu mengubah peribadi kamu, mengubah akhlak kamu, mengubah kepribadian kamu, berubahnya kepada akhlak Rasulullah SAW. Tuan-tuan rahmati oleh Allah. Yang kedua, ibadat kamu takkan ke mana-mana melainkan kamu mengenal siapa itu baginda Nabi SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai ikutan kamu. Maka ibadat kenal Allah, ibadat kenal Nabi. Ni manfaat, inilah kebaikan dalam ibadat kamu. Dan yang ketiga, ni nak masuk yang ketiga, kata ulama, ibadat kamu takkan ke mana-mana
Ibadat kamu takkan jadi apa-apa ibadat, melainkan ibadat itu akan menjadi satu yang baik di depan Allah Ta'ala, bermanfaat di depan Allah Ta'ala, syafaat di depan Allah Ta'ala nanti bila mana engkau belajar dalam ibadat kamu, belajar mengenali siapa diri kamu ni, belajar mengenali siapa diri kamu. Tuan sulang balik, termasuk tahun 2021 ni kita nak mempersembahkan siapa kita di depan Allah Ta'ala. Kalau tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala, bila kita belajar kenal Allah Ta'ala, maka hakikatnya terpampanglah pada diri kita. Bila kita kenal Tuhan, bermakna aku ini hamba kepada Allah Ta'ala. Ini yang Allah Ta'ala nak, dan inilah yang Allah Ta'ala nak berjumpa. Tuan, saya ulang balik, kita dah biasa sebut pun kan, ibu dan mak dan ayah ini mengharapkan kepulangan anaknya ke rumah, dan anak itu pulang dia sebagai seorang anak bila mana berjumpa dengan mak ayah dia. Tak kiralah di luar kamu itu kamu bos, tak kiralah di luar itu kamu doktor, tak kiralah di luar itu kamu siapa-siapa pun pangkat kamu, langkahnya kaki kamu masuk dalam rumah, kamu tetap sebagai seorang anak. Kamu tetap sebagai seorang anak. Siapa pun kamu di dunia, berpangkat apa pun kamu di dunia, melangkah kaki berdepan dengan Allah Ta'ala, kamu tetap hamba kepada Allah Ta'ala. Maka kata ulama tasawuf, tauhid tasawuf, kata ulama tasawuf semua, fal-'abdu 'abdu fi kulli halin, fal-rabbu rabbu fi kulli halin. Ini kalam ulama. Fal-'abdu 'abdu fi kulli halin, wal-rabbu rabbu fi kulli halin. Apa dia? Hamba itu tetap hamba walaupun di mana ia berada. Bila mana dia ada title hamba, hamba ini di mana saja, di depan siapa, dia tetap sebagai seorang hamba. Farrabbu rabbu fi kulli halin. Dan Allah Ta'ala itu tetap Tuhan, walaupun kita buat macam mana sekalipun, kita sembah dia, kita tak sembah dia, kita taat dia, kita tak taat dia. Tuan-tuan, saya nak ulang balik, Allah Ta'ala itu tak rugi pun, tak rugi pun sikit daripada kita tak taat dia, tak rugi pun sikit daripada kita tak sembah dia, tak rugi pun Allah Ta'ala itu kalau kita tak zikir kat dia. Sebab farrabbu rabbu fi kulli hal, sebab Tuhan itu tetap Tuhan, dan hamba tetap hamba. Hamba takkan boleh loncat menjadi Tuhan. Maka belajar kenal diri dalam ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala, bila kita belajar mengenal diri kita hamba, maka apa saja yang ada pada kita, kita takkan berhenti daripada mensyukuri akan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Ni hamba. Tanda hamba itu bila mana kita selalu dan seronoknya kita untuk bersyukur akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanda hamba itu ialah hamba itu bila mana dia belajar terima kasih, belajar menghargai apa yang balasan yang Allah Ta'ala sudi beri kepada dia. Maka syukur itu tanda kehambaan kepada Allah Ta'ala. Sebab itu ustaz-ustaz, ulama-ulama, tok-tok guru kan, kita akan mulakan dengan apa? Jom belajar syukur dulu. Kita akan mula, jom semua orang, kita akan ajak orang, jom sama-sama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Syukur itu tanda kehambaan diri. Ada pun orang yang tak mau syukur, ada pun orang yang lari daripada syukur, bermakna dia sombong dengan Allah, bermakna dia bukan buat pengakuan aku hamba. Bila dia sombong, bermakna dia mengaku diri dia Tuhan, wa ya'uzubillah. Sedangkan walaupun dia tak melafazkan aku Tuhan, tapi sebenarnya dia menunjukkan perbuatan Tuhan. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, syukur yang ditunjuk oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Semalam saya dah sebut di Masjid Mustaghfirin, semalam di Masjid Mustaghfirin di Bayan Lepah, kuliah sana semalam, saya sebut satu kisah bagaimana sahabat Nabi SAW tunjuk betapa macam mana hamba Allah Ta'ala syukur akan nikmat. Ni sahabat Nabi tunjuk. Mungkin kita boleh belajar sedikit daripada kisah sahabat, macam mana kita nak jadikan diri hamba yang syukur pada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar syukur. Bukan syukur yang bohong. Syukur ni ada orang yang syukur je lah, tak apalah, rida je lah, syukur lah. Syukur yang tak ikhlas. Kita dengar daripada sebutan dia pun syukur, tuan. Syukur ni bukan sekadar terima. Tuan, ada orang terima tapi tak sono.
Malah syukur ini terima dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kesorakan. Ni syukur, ni hamba menerima segala ujian, menerima segala bentuk nikmat Allah Ta'ala dengan keadaan seronok, gembira. Bagaimana sahabat Nabi SAW ajar akan kepada kita. Tuan-tuan, satu ketika, satu hari, kisah daripada sahabat Nabi yang nak mengajar kita tentang erti syukur ini sebenarnya. Satu ketika ada seorang laki-laki, seorang pengembara, yang kerja dia ni selalu berpindah daripada satu kota kepada satu kota, daripada satu tempat kepada satu tempat. Dia berpindah randa dengan naiki kuda. Dia naik kuda, dia akan pindah. Bila sampai satu kota, dia bermukim saat, dia musafir balik. Bila saat satu kota, dia pindah balik. Seorang laki-laki, bila mana dia berjalan sampai di satu padang pasir yang tak ada siapa pun di situ, yang dia tak nampak satu kehidupan pun di situ. Sampai daripada satu padang pasir. Bila mana dia sampai di padang pasir itu, dia terjumpa satu kemah. Satu kemah yang dalam keadaan dhaif, dalam keadaan yang bagi kita kesian tengok, kan? Simpati kita tengok dalam keadaan kemah itu. Maka dia sangkakan mungkin ada orang di sini. Dia berhentilah di kemah itu. Ni pengembara ni, orang yang musafir ni. Sebab apa dia berhenti? Sebab dia kehabisan stok makanan, kehabisan stok air dia. Maka dia singgah kot boleh dapat sedikit stok itu, kan? Boleh dapat sedikit daripada bekalan dia untuk teruskan musafir dia, teruskan perjalanan dia. Dia tengok kemah ni dalam keadaan yang dhaif, keadaan yang kesian bagi dia. Dia turun. Bila mana dia turun pergi kat kemah tu, dia selak-selak, ada seorang lelaki tua yang berbaring, yang terbujur seorang-seorang, berbaring seorang-seorang tanpa tangan yang dipotong kedua-dua belah kiri dan kanan, kaki yang dipotong kedua-dua belah kiri dan kanan, mata yang buta kedua-dua belah. Ada dalam kemah tu, right? Dalam kemah yang usang, dalam kemah yang dhaif, dia terjumpa seorang laki-laki tua yang tangan dan kakinya tak ada, matanya dalam keadaan buta. Maka dia pun bagi salam, Assalamualaikum. Maka orang tua ini pun menjawab, Waalaikumsalam. Maka musafir ini, pengembara ni tanya, siapa kamu? Apa yang kamu buat tengah-tengah padang pasir ni? Tak ada kehidupan ni, tiba-tiba kamu ada di sini. Apa kamu buat di sini? Dia kata, aku ini memang aku seorang sahaja yang berada di sini, dia kata. Dan aku dah lama pun menetap di sini. Kemudian orang tua ni yang buta ni tanya dia pula, siapa kamu? Apa yang kamu mahu? Maka pengembara ni jawablah, aku ni pengembara. Aku ni orang yang musafir. Pada aku, bekalan aku dah habis, makanan aku dah habis, air aku dah habis. Kemudian tiba-tiba orang buta ni yang tak ada tangan, tak ada kaki ni, tuan, apa dia jawab? Alhamdulillah, sesungguhnya aku bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada aku dengan penuh kesempurnaan. Tuan-tuan, orang yang buta mata, orang yang tak ada tangan yang boleh menyentuh, orang yang tak ada kaki yang boleh bergerak, orang yang tak ada mata yang boleh melihat, bercakap seperti ini, syukurnya aku kepada Allah Ta'ala dengan nikmat, segala nikmat yang Allah Ta'ala telah sempurnakan ke atas diri aku. Dia sebut macam tu. Maka laki-laki ni bertanya pada dia, wahai pakcik, apa benda yang pakcik sebutkan ini? Apa benda yang pakcik syukurkan ini? Sedangkan saya tak nampak nikmat yang ada pada pakcik. Dia kata apa? Orang tua ni sebut apa? Kamu tak pernah nampak dan kamu takkan tahu nikmat yang paling besar yang ada pada aku ini. Maka dia sebut apa? Sesungguhnya syukurnya aku dengan kesempurnaan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada aku, sebab Allah Ta'ala izinkan aku lagi boleh bercakap. Allah Ta'ala masih izinkan aku lagi untuk bersyukur kepada dia. Ni satu nikmat yang sempurna untuk diri aku. Walaupun aku tak ada kaki, walaupun aku tak ada tangan, walaupun aku tak ada penglihatan, tapi Allah Ta'ala masih izinkan aku untuk aku bersyukur lagi kepada dia. Ni nikmat yang paling sempurna untuk diri aku. Tuan-tuan, kita ada tangan, kita ada kaki, kita ada mata boleh melihat, kita ada telinga yang boleh mendengar. Berapa kali kita syukur dengan anggota yang kita ada? Tuan-tuan, maka pakcik ni, pengembara ni tanya pakcik ni, wahai pakcik, boleh tak aku bantu kamu apa-apa? Dia kata boleh. Tolong carikan anak aku. 3 hari dah dia tak balik rumah ni. Dia selalunya dia ada di sini, dia yang bagi aku makan minum, dia yang bersihkan aku. Tapi ni dah 3 hari dia tak balik mai jumpa aku. Dia tak ada balik mai.
Boleh tak cari dia? Carilah keliling kemah, keliling padang pasir ni, boleh tak cari dia? Kalau engkau jumpa seseorang manusia itu, si fulan itu, bermakna itulah anak aku. Sebab kami duduk 2 orang saja di padang pasir ni. Maka dia pemuda ni, pengembara ni keluar cari-cari, jumpa satu mayat yang dilapah-lapah oleh 3 ekor singa. Mayat yang dilapah oleh singa. Maka terdetik dalam hati dia, mungkin ini anak kepada orang tu. Mungkin ini anak kepada orang itu. Tuan, dia nak sebut, aku nak sebut apa dekat pakcik tu ni? Mata dia tak ada, tangan dia tak ada, kaki dia tak ada, anak dia mati, dimakan oleh singa. Sebab tu 3 hari tak balik. Maka dia pun batah balik dekat kemah tu, jumpa pakcik tu. Wahai pakcik, dia kata, wahai pakcik, adakah engkau mengenali siapa itu Nabi Ayub? Dia tanya pakcik tu, wahai pakcik, engkau kenal tak siapa Nabi Ayub itu? Maka pakcik ni jawab, aku kenal Nabi Ayub itu. Boleh tak pakcik ceritakan dekat saya sedikit tentang Nabi Ayub? Maka pakcik tu pun cerita dekat dia. Nabi Ayub itu tak ada keraguan lagi pada dia tentang kesabaran dia dengan Allah. Ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada dia terlampau berat. Pakcik ni cerita, dengan sakitnya berpuluh-puluh tahun, kesabaran dia dengan Allah Ta'ala. Penyakit kusta dia yang menyebabkan dia dibuang oleh seluruh bandar dia, negeri dia buang dia. Penyakit dia berlautan selama 20 tahun. Anak dia meninggal 12 orang. Ni Nabi Ayub. Diuji oleh Allah Ta'ala, tapi kesabaran dia kesabaran yang paling dahsyat sekali. Kemudian apa yang jawab pengembara ni, jawab apa? Boleh tak pakcik dapatkan sedikit daripada sifat Nabi Ayub itu? Pakcik, boleh tak dapatkan sedikit sifat daripada Nabi Ayub itu? Maka pakcik tu jawab, kenapa? Sebab aku ada berita yang nak khabarkan kepada kamu. Sesungguhnya Nabi Ayub itu kehilangan anaknya, 12 orang telah mati. Sesungguhnya anak kamu aku telah jumpa, dia telah meninggal dunia, dilapah oleh singa. Tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk dekat rumah, tiba-tiba orang mai jumpa tuan-tuan, habaq anak tuan-tuan mati tepi jalan, apa yang tuan-tuan rasa? Perasaan seorang ibu, perasaan seorang ayah, kita baca segi kehidupan, apa yang tuan-tuan rasa tiba-tiba orang mai habaq kita, anak dah pergi, anak dah mati dah? Maka pengembara ni habaq kat pakcik ni, ambillah sedikit daripada sifat Nabi Ayub itu, nak habaq apa bersabar. Tuan-tuan, agak-agaklah apa reaksi pakcik ni macam mana? Pakcik ni yang tak ada tangan, tak ada kaki, buta mata, tiba-tiba orang mai habaq kat dia, anak dah tak ada dah. Maka pakcik ni apa reaksi dia? Dia tersenyum. Dia tersenyum dan dia menyebut, Alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala dahulukan anak aku masuk syurga sebelum aku. Tuan-tuan, dahsyat dia. Tuan-tuan, dahsyat. Dengar anak mati, senyum dulu. Senyum, syukur dekat Allah Ta'ala. Sebab apa? Dia pegang dengan apa yang ulama sebut, apa dia? Iradatullah ya iradatul. Apa saja yang Allah Ta'ala berkehendak jadi kepada kamu, sebab Allah Ta'ala sayang. Dan betapa sangka baik dia dengan Allah Ta'ala, mengatakan bahawa Allah Ta'ala telah mendahului anak aku masuk syurga sebelum aku. Sebab dia tak pernah derhaka kepada aku, dia taat aku, bukankah tidak tempatnya di syurga? Maka kaki tu kata, benar wahai pakcik. Kan? Lepas tu pakcik tu sebut satu kalimah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wafat dia hari tu juga. Lala tu juga wafat dia. Bila dia dengar berita anak dia mati, dia mengucap 2 kalimah syahadah, terus dia wafat hari tu. Maka lelaki ni tercengang, benda apa yang duk berlaku dekat dia ni? Dia sekadar pengembara sahaja, dia jumpa kemah, jumpa pakcik yang mata tak nampak, tangan tak ada, kaki tak ada, anak mati. Hari ni dia mati. Apa yang duk jadi ni, dia kata. Maka dia pun keluar daripada kemah dengan keadaan gelisah, macam mana nak uruskan ni, dia kata. Sebab tengah-tengah padang pasir tu tak ada siapa. Bila dia keluar, takdir Allah Ta'ala, izin daripada Allah Ta'ala, ada 4 orang melalui jalan itu. 4 orang yang menaiki kuda, menunggang kuda, lalu di kawasan itu, berpakaian seperti orang kemah, korporat. Pakaian dia smart, kuda dia kemah. Maka dia pun panggil lah, ya Fulan, ya Fulan, dengan takdir Allah Ta'ala, izin daripada Allah. Mereka dengar dan mereka mai dekat dia. Wahai laki-laki, wahai si Fulan, apa yang kau nak? Adakah kami boleh bantu kau apa-apa? Ya boleh. Dalam kemah itu ada seorang orang tua yang buta mata, yang tak ada tangan, yang tak ada kaki,
telah meninggal dan anaknya pun meninggal. Dia kata, boleh tak tolong aku untuk uruskan? Maka empat-empat orang ni yang ada atas kuda ni, disebut apa yang sebut, ada seorang tua yang buta, tangan tak ada, kaki tak ada, telah mati. Mereka terus bergegas turun, masuk ke dalam kemah itu, terus peluk cium dia. Siapa dia? Pakcik ni yang tak ada tangan, tak ada kaki, buta mata ni. Empat-empat orang masuk dalam kemah, cium dia, seolah-olah kenal dengan sungguh-sungguh kenal. Maka lelaki ni, pengembara ni pelik. Bahkan dia bertanya, wahai saudara, adakah engkau kenal siapa pakcik ni? Maka dia pun empat-empat orang ni sebut tanya dia, adakah engkau tak mengenali siapa dia ni? Dia, aku tak kenal, aku baru jumpa dia hari ni dan dia mati hari ni. Ketahuilah dia inilah sahabat terakhir Nabi SAW yang masih ada. Dialah sahabat terakhir Nabi SAW. Apa dia? Abu Qilabah. Abu Qilabah Al-Junubi. Dialah sahabat yang terakhir yang masih ada lagi hari ini. Dan hari ini telah pergi dia. Maka lelaki ni mengucapkan alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala pertemukan dia dengan sahabat terakhir Nabi SAW, dan dia boleh belajar sedikit daripada sahabat itu pada erti syukur itu. Dan sudah ulang balik, syukur itu tanda kehambaan kita dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, masuk tahun 2020 ni, jom kita belajar syukur balik dengan Allah, untuk pengakuan bahawa kita ini hamba. Dan jom ibadat pada 3 pengenalan kita: kenal Allah, kenal Nabi, dan kenallah diri kita. Kita ni hamba kepada Allah Ta'ala. Maka bergunalah, maka akan menjadi pertolongan bagi kita ibadat yang kita perlakukan. Maka start tahun 2021 ni, jom kita niatkan balik dalam diri kita, kita ini hamba kepada Allah Ta'ala dalam ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang kurang dan lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri, yang kedua-duanya urusan daripada Allah Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubbu man yuhibbuka wa hubbu amalin yuqaribuna ila hubbik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.